Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi solo saya dulu. Saya seorang-seorang dulu selama 1 jam ni. Selepas tu kita berhenti rehat sekejap dan selepas tu kita akan ada Dina sebagai host dan juga Azni akan menemani saya pada 1 jam yang kedua, insya-Allah. Okey, jadi untuk 1 jam pertama ni kita akan buat ulang kaji apa yang kita dah cover sepanjang minggu ini dan hopefully apa yang saya kongsikan sepanjang minggu ni dah mula membuka memberi kefahaman kepada struktur pasaran, menjangka apa yang akan berlaku di sebelah kanan chart dan hopefully itu some of you dah mula dapat grab konsep dia mengenai struktur pasaran dan bilanya waktu sesuai untuk kita berdagang, bilanya trend tu berlaku dan bila correction tu berlaku dan kita tahu kat mana kita silap dan ke mana hala tuju apabila plan dagangan kita tu tepat Okey. Jadi topik hari ini struktur pasaran asas kepada teori elite wave, kita buat ulang kaji sebab tu saya ulang balik topik ni Jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita akan buat analisa pasaran bersama Azni nanti, 1 jam kedua nanti. Jadi kita akan ulang balik apa yang kita dah cover sebelum ni dan saya cuba ikut apa yang ada dekat notes ni, tapi of course kalau anda ada soalan kita akan balik kepada ni kepada kita buat off daripada nota lah Okey. Asas dalam struktur pasaran. Apabila kita menyatakan kita nampak pergerakan pasaran melakukan trend wujud apabila berlaku siri pergerakan struktur, bukannya satu candle satu pergerakan bersiri di mana anda nampak satu struktur, satu lagi struktur dan break struktur seterusnya membuat breakout dan kita katakan kita dah ada uptrend ataupun bullish trend dekat sini yang sebelah pertama ni. Yang kedua pula apabila kita nampak pergerakan bersiri, struktur bersiri yang melakukan pergerakan ke bawah, break ke bawah, meaning kita dah ada high, low, lower high dan lower low. Itu adalah pergerakan bersiri. Okey. Jadi the thing is tak semua pergerakan bersiri ni kita boleh dagangkan. Kita akan bincangkan selepas ni. Tapi ingat, ini adalah struktur asas dia di mana apabila kita melihat pergerakan yang sedang melakukan trend, syarat asas dia simple. Anda tengok dengan mata kasar dan anda nampak mana dia nak pergi. Itu yang paling simple. Anda tengok ke atas, dia pergi ke atas, ini uptrend. Dia pergi ke bawah, jelas dia pergi ke bawah, ini downtrend. Sekiranya anda nampak pergerakan yang berkecamuk, yang banyak berlaku dekat chart, terutamanya kalau anda berdagang mata wang, ini banyak berlaku. Sebabnya kita ada dua central bank, dua bank pusat yang cuba untuk menstabilkan mata wang diorang. Jadi ini sebabnya kita nampak pergerakan yang lebih volatile dekat pasaran mata wang, terutamanya dekat pasaran mata wang, di mana kita dapati pergerakan mendata, struktur dia bertindih. Maksudnya kalau anda nak lukis support resistance pun dia tak jelas. Jadi anda dapati kat sini boleh ada support, boleh ada resistance, satu resistance, sini ada satu support, sini ada satu support. Banyak tempat nak letak support dia. Kalau anda dapati ada sedang melihat benda ni, itu bukannya satu pergerakan yang trending.
Simple je. Anda tengok dekat chart, anda tak pasti, buka chart lain. It is as simple as that. Masalahnya ramai yang suka cari setiap pergerakan ni nak naik turun yang tengah-tengah dunia ni di mana kita tak ada satu underlying ataupun dia banyak dia banyak tempat yang dia boleh reverse balik. Wassalam Jo. Terutamanya pergerakan yang mendatar ni jadi selagi tak nampak hala tuju, don't trade it. It is as simple as that. Okey, itu yang pertama, pengertian untuk bullish structure, bearish structure dan structure yang buat sideways ataupun mendatar. Okey, apabila kita bercakap mengenai structure pasaran, terdapat 3 asas yang kita akan lihat. Okey? Dan kali ini saya akan ceritakan mengenai time, faktor masa dalam Elliott wave. Tetapi menggunakan fractal sahaja kepada apa maksud satu biru, 2 merah dan lain-lain. Dan kita lihat contoh dia dekat chart selepas ni Jadi yang pertama adalah aras harga. Struktur dia apabila kita melihat kepada pergerakan berarah, itu aras harga. Jadi ini adalah kepada struktur bullish, struktur bearish dan struktur mendatar tadi Dan selain daripada itu, satu lagi yang dahulunya tak ada dalam Elliott wave tapi saya masukkan adalah kepada faktor momentum. Sebab apabila R.N. Elliott buat Elliott wave pada tahun 1930, 20 lebih dia mengkaji, tahun 1920 lebih, pada waktu itu kita tak ada indikator untuk momentum, tak wujud pada waktu itu. Jadi pada waktu sekarang ni dah tahun 2022, kita dah ada indikator untuk momentum. Jadi saya masukkan faktor momentum dalam struktur pasaran. Yang ketiga adalah faktor masa. Dan kita dalam Elliott wave dia special sikit Faktor masa ni dia gunakan kepada fractal. Maksudnya kalau kita lihat pergerakan 5 wave, satu pergerakan bersiri untuk, dan selepas tu kita nampak ini dan ia adalah satu membentuk yang lebih besar. Itu adalah kepada faktor pecahan Jadi kalau kita nampak pergerakan menurun selepas tu, ini adalah sama dengan, kalau kaki pertama dia, ini adalah sama dengan yang merah, bukannya dalam yang biru punya time frame. Maksudnya pergerakan dia 53, 53, 53, always 53, 53. So kalau anda melihat pergerakan pertama, tetapi dia melengkapkan kepada 3 wave yang biru. Dan seterusnya, kenaikan pertama dia, okey, itu adalah dalam yang merah, yang ini. Itu adalah faktor fractals itu adalah faktor fractals dalam Elliott wave. Jadi semua ni ditandakan menggunakan kod ataupun menggunakan kaedah tertentu dalam Elliott wave. Itu faktor fractals. Jadi selain daripada kepada struktur pasaran, untuk menentukan ke mana, di mana dan apakah wave berkenaan, kita gunakan kaedah pengiraan Fibonacci, aturan Fibonacci. Saya tak nak cerita pasal sejarah Fibonacci, apa dia, but basically ini adalah level-level yang saya guna pakai, dalam Fibo saya. Yang pertama adalah Fibonacci expansion ataupun Fibonacci extension. Ini adalah level-level yang saya guna pakai. Jadi setkan anda punya, kalau anda mengikut kepada sistem 3711, anda setkan dalam indikator anda ke semua level-level ini. Okey?
Selain itu untuk retracement ke semua level-level ini. Dalam retracement ni saya kena tambah satu. Ini 100, 1, 2, 3.6 dan 161.8. Tambah 3 benda ni. Lupa nak edit kat sini. Yang lain saya dah edit, kat sini yang tak edit. 3 level ni anda letakkan dalam Fibonacci anda. Kalau anda nak letakkan price, katalah dekat 1618 tu anda nak letakkan price kan. Bila anda set anda punya Fibo tu, buat macam ni. Bagi siapa yang tak tahu lagi lah. Okey. Okey. Jadi apa yang anda boleh buat adalah dekat parameter, dekat levels tu anda masukkan percentage dan dollar sign dekat description bagi siapa yang tak tahu lagi. Okey, letakkan dia. Okey. Itu adalah untuk Fibonacci extension, yang sama tadi untuk dekat description untuk retracement benda sama. Okey, dan Fibo extension untuk mengira selepas kita melihat kalau dia retrace kepada sini, kita menggunakan 3 point untuk menjangka pergerakan ke depan. Kalau anda nampak 100% Fibo extension, itu maksudnya sama panjang dengan line yang dia arahkan tadi 1, 2, dan ketiga ni kalau 100% adalah sama panjang. Kalau 1, 2, 3.6, 2, 3.6 kali lebih panjang. 0.236, 618 ataupun 2, itu 2 kali ganda. Itulah Fibonacci extension. Fibonacci retracement apabila kita melihat kepada satu structure dan dia berpatah balik, retrace balik. Membuat correction, kita menjangka correction hard mana. Itu dia. Kalau dia balik 50%, itu dah separuh daripada yang ini. 100% itu sama panjang. Itu Fibonacci retracement. Okey. Teori Elliott wave. Teori Elliott wave ni diasaskan oleh Ralph Nelson Elliott yang hidup pada tahun 1871 sehingga tahun 1948, dan basic dia adalah kepada prinsip gelombang. Pergerakan dalam pasaran tu adalah satu pergerakan yang naik turun seperti gelombang, dan ini adalah disebabkan oleh psikologi peserta dalam pasaran. Kita pergi kepada yang asas-asas ni Jo, dan ia disebabkan oleh 5 perkara. Yang pertama, psikologi kumpulan mereka players dalam pasaran. Yang kedua adalah kepada pergerakan pecahan. Dalam wave ada wave. Itu adalah pecahan. Dan setiap wave berkenaan mempunyai fungsi dia. Sama ada sebagai satu yang membawa kepada arah, motif, ataupun satu yang membuat pergerakan, satu korektif. Dan setiap wave berkenaan mempunyai sifat-sifat dia. Wave 1 ada sifat dia, wave 3 ada sifat dia, wave 5 ada sifat dia, dan lain-lain. Wassalam, Imun. Dan yang keempat adalah kepada faktor volatility. Yang saya sebut tadi adalah kepada personality setiap yang itu. Even kepada dia ada personality dia sendiri, di mana terdapat yang lebih mendata, terdapat pergerakan koreksi yang mempunyai momentum. Itulah kepada personality setiap structure. Dan ini yang kita nak sentuh, iaitu kepada faktor time, kepada faktor masa. Semua ni yang anda lihat dekat, bila anda lihat satu Elliott wave chart, dia mempunyai faktor masa. Wassalam, Kimi. Contoh, kalau siapa perasan, anda lihat dekat, ada siapa-siapa yang baru tak kat sini? Kalau tak ada, saya pergi lebih advance. Terlebih dahulu saya tanya dulu. Kalau tak, yang lama boring dengar sebab benda dia sama je kan. Ada tak siapa-siapa yang baru ikut? Kalau tak ada, kita pergi kepada yang lebih advance sikit. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita ambil contoh. Kita terus masuk yang advance lah. Boleh advance. Sabar Wimun. Kita tanya dulu kan. Kan ada yang tengok Zul
Structure asas. Asas kepada teori Elliott wave. Dia pergi kepada yang dah berbelit-belit. Pening kepala aku. Tak boring lah, sedap semua. Tapi tidak balik cerita sama. Okey, contoh. Sekiranya, alah dia dah turun lah pula kini. Tadi saya ingat saya nak dia break. Saya boleh jadikan contoh. Sekiranya, saya baru ikut. Yelah. Sekiranya, GBP US dollar ni break out yang ini, struktur ini selagi berada di bawah paras struktur sebelumnya, dan kita nampak di sini ada 5, kita akan anggap di sini 3. 1, 2 dan 3. Okey? Okey, itu bukan benda baru. Okey, 2 ini tetap buat wave 2. Kita akan alihkan Y kat situ kan. Sini akan jadi W, X ataupun X kat sini X, A, B dan C. Okey. Kenapa saya ceritakan benda tu? Nampak tak fraktal yang kita alihkan ni? Itu adalah 2 minor. Okey. Dalam kumpulan dia, Euro US dollar contohnya, okey, kita akan assume selagi GBP US dollar yang belum lengkap, maksudnya kita punya correction 3 wave tu, okey, kita akan sasarkan kepada area ini. Ingat, korektif sahaja yang anda boleh sasarkan kepada 762, 618. Asas prinsip dia, motif kita always extendkan. Korektif anda boleh truncate. Faham? Sentiasa pegang benda tu. Korektif sahaja yang anda boleh sasarkan di sini. Motif anda tak boleh sasarkan kat sini. Kalau ini adalah wave 1, anda tak boleh sasarkan kat sini. Motif anda boleh sasarkan di situ. Faham? Yes. Korektif anda boleh sasarkan ke sini. Itu saya letakkan dahulu. Okey. Okey. Itu anda boleh sasarkan. Kalau dia break lebih tinggi daripada yang sini, then kita akan alih 2. Tengok fraktal dia, 2 adalah minor kat situ. Kenapa itu penting? Yang pertama, yang related dengan GBP US dollar, kita tahu Euro US dollar. Kita akan sasarkan 2 di sini. Faham? Dia dah turun. Saya nak jadikan, kalau dia naik bagus. Ada peluang untuk masuk balik GBP AUD kan. Dia turun ni, GBP AUD akan naik lah. Okey. Ini kesemua kat sini, kita akan turunkan fraktal dia kepada yang lebih kecil. Iaitu kepada minuet. Yang ini jadi biru. Boleh? Saya rasa ramai dah tahu, dah nampak benda ni kan. Kalau anda buat chart dia selari, simple. Tak macam dulu, lukis sini sentam 2, 1, tak. Bukan, kita akan extendkan correction dia. Okey, kalau GBP tak break, sikit lagi nak break. Tunggu dia break, tak break. Kalau break cantik boleh jadi contoh. Kalau break, tu kita akan buat. Yang AUD US dollar pun kita akan extendkan. Sebagai 2. 2 ni. Okey. NZD US dollar pun sama. Ni pun hampir. Tak ada. Kalau dia break, dan kita buat. Kalau tak, tak ada.
Kenapa bagus dia? Kalau ini ada 100%, macam yang ada incomplete sequence, NZD, AUD, US dollar yang ada incomplete sequence, ya, kalau itu berlaku, kita boleh trade. Faham? Kalau itu berlaku, ini akan jadi struktur apa? Ini tak dapat lagi jadi macam ni, sebab ini break. Nampak? Ini kan jadi struktur apa? X kepada Y di sini. Ini tak dapat lagi jadi zigzag. Sebab di sini anda ada 3 wave. Jadi ini akan jadi apa? Timing dengan topik. Apa tu? Ini akan jadi apa? Ini akan jadi A, B dan C, W. Ini akan jadi W, X, A, B dan C. Y. Dan sini akan jadi X. Bukan flat. Sini tak dapat jadi flat. Sini adalah motif. Yes, ini akan jadi W. X biru dan 3 wave Y. Boleh? Nampak? Buka time frame besar, tengok apa dia. Flat anda tak akan saya akan elakkan untuk flat. Boleh jadi flat? Yes, tak mustahil. Tak mustahil. Di mana ini adalah B. Tapi benda pertama yang anda buat adalah anda akan elakkan untuk lukis flat. Sebab flat tu payah kita nak tahu kat mana. Kalau boleh elakkan flat. Kita elakkan lukis flat. Saya kalau dah lepas cat tu semua dah siap, saya buang flat. Perasan tak cat saya nampak cantik je sebab banyak tak ada flat. Kalau cat yang banyak flat, pengsan. Boleh? Tak mau lukis flat sebab dia ganggu kiraan. Dia tak break. Kalau break kita boleh buat live lukis dia kan. Sama lah. Dah sama cerita dah pula. Sama lah ni. Pergi time frame besar, anda akan jadikan dia benda lain. Okey. Ini akan dijadikan A, B dan C. W 2, 2, 3, X. Kecuali dipaksa dengan pistol. Okey. Jadi B kat sini tak relevan dah. B kat situ tak relevan. Mana anda nampak tak kat mana anda punya invalidation kalau ini berlaku? Invalidation jadi dekat sini. Mana invalidation yang ni Oh, ni chart daily. Okey. H4 punya invalidation akan tukar tempat. Instead of kat B, dia akan tukar tempat lain. Dia akan jadi kat atas ni. Kita tengok minggu depan ada topik ni lagi. Kita akan ulang. Minggu 1 lagi. Sekarang selagi dia tak break, dan sini invalidation kita. Okey? You can. Semua sama. Semua kalau satu break, dan anda akan ubahkan. Kalau sebabnya kita masih melukis ke bawah disebabkan oleh macam ni. Kalau ini menunjukkan struktur, masa ni belum break kan? Masa ni ini belum break, ini belum fully reset. Kalau ini dah reset, ini break. Apa yang kita akan buat kepada struktur ini? Saya nampak tak ada orang baru. Kalau ada orang baru bagi tahu Bang, saya tak faham abang cerita apa ni, pening dah tadi. Bagi tahu. Kalau semua yang lama-lama kita pergi topik advance.
Okey, kalau anda tengok UCAT kat situ, pada waktu ini masih lagi boleh buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau ini break kepada 2 dan di sini break, sini pun melakukan reset, dan apa yang anda akan buat dengan chart ni? Low dia di sini. Apa yang anda akan buat adalah anda alih 3 ni sini. 4 dan 5. Tak nak tarik 5. 5. Dan kita habiskan di situ. Okey, selagi dia tak berlaku, jangan buat. Kalau tak, duduk melukis dia kerja. Selagi dia tak berlaku, kita tak buat apa. Sebab tak ada set up kat situ. Kalau ada set up, kita trade. Okey? Nampak? Sebab ini masih boleh buat 1, 2, dalam-dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, wave 3, 4, 5. Sentiasa berfikir kecil-kecil, sentiasa berfikir 3 tak boleh bersilang. Sentiasa pegang benda tu. Sini boleh buat 3, sini. Sentiasa pegang. Kalau ni, faham tak? Saya bila lihat chart, benda pertama saya lihat adalah 3. Ni boleh jadi 3. Ni 3. Saya tengok kat mana saya nak letak 3 tu. Tak nampak, habis, tak dapat. Ingat, wave 3 tak boleh macam ni. Apa tu jauh sangat, apa pun tak boleh kan. Wave 3 tak boleh macam ni. Dia tak boleh masuk balik. Dia kena ada that separation. Kalau tak, tengok je lah. Kalau tak, duk melukis je kerja. Yes. Betul, Sumbi. Itu masanya kita pergi time frame kecil. Kalau pergi kepada, saya bagi tahu betul, Sumbi. Dalam dunia ni, tak ramai orang akan tunjuk kepada anda sub-minuet. Anda tak akan nampak banyak chart tunjuk sub-minuet. Sub-minuet yang merah ni, tak banyak. Ramai orang akan tunjuk minor, paling kecil minute yang ini, yang hitam ni. Kalau tunjuk sampai sub-minuet ni, tak ramai. Tak ramai. Kalau ada pun, malas nak cakap. Semua tahu apa jadi. 3 dia main belasah. Aduh, sakit otak sekejap tengok. Aduh. Kimi tahu cerita tu kan. Kimi tahu cerita tu. Tengok, main belasah je dia letak. Asal sedap dia, asal nampak je satu lekuk. Tak, hukum semua langgar. Hukum semua langgar. Sebab itu, diagonal nama dia leading dengan ending. Tak ada mid, medium. Tak ada mid diagonal. Master Elite Wave. Okey. Okey, selagi dia tak buat, kita masih lukis macam ni ya. Sebab structure ni motif. Structure ni diagonal. Structure ni diagonal. Betul Sumbi. Semua dari kecil. Sebab itu fractal tadi ya, pecahan. Itulah. Kimi sakit otak tengok. Tapi confident. Asal confident kena confident kena ada. Tapi asas langgar habis. Asas tu tak boleh langgar. Okey. Jadi sekira, okey. Now, cerita dia. Kalau GU buat 2, ni tak break. Saya nak dia break. Ni tak break. Kalau inilah buat break out tadi ya. Alah, ingat nak tunjuk live tapi dia tak. Okey. Kalau GU buat itu, GJ akan ke mana? Faham?
GJ dekat sini, kita akan extend. Kita akan extend kan. Salah satu daripada wave dia, maksudnya wave dekat sini, ini adalah, kita akan extendkan, instead kalau tengok yang ni, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Kalau tengok kat sini, apa yang kita akan buat adalah kita akan extendkan dia. 1, 2, 3, 4. Kalau dia nak ni, kita akan extendkan 5 ni. Kita akan extendkan dan habis dalam fraktal sama. 2. Ini menunjukkan JPY ni dia awal sikit daripada US dollar. Dia awal sikit, fraktal dia tinggi sikit. Okay. Faham? Kalau GU tadi, ini akan extend. Kalau GJ extend, EU kita naikkan, EJ semua ni kita akan extend. Ni dah turun. Sini kita akan extend. Semua ni kita akan extend. Of course dia tak akan sama. Ini tak akan break. Ini tak akan break. Okay. Tapi kita akan extendkan dia. Satu lekuk dia kita akan extendkan. ABC besar, B dia jadi flat untuk GU kalau dia break. Kalau dia break, yap. Belum nak break kerana posisi dia sekarang pun macam tu. Ya. Semua sama. Perasan tak? Semua chart sama. Ni jadi, ni jadi. Ni jadi, ni jadi. Kenapa tak tahu? Saya pun tak tahu kenapa. RSI peak tu dah boleh extend kan Zul? Yang ini. Yang peak untuk EJ. Untuk EJ ke Jo? Kalau pergi kat time wave kecil ni 3 wave. RSI peak yang mana Yang mana Jo? Dia jawab sendiri dah. Okey. Okey. Now, satu lagi faktor time kepada instrumen. Perasan tak? EJ 2 dia habis kat sini. Ya je. Yang C ni. Ni time frame kecil ada divergence. Ini kecil, ni time frame kecil. Ni sub. Ini adalah minit. Yang biru tu minit. Minit punya chart minimum. Kalau anda pergi kepada M5, M15, ia akan ada divergence dekat wave C dia. Kat mana kita, mana saya punya mouse ni? Okey. Ini C ni. EJ. Kalau anda pergi time frame kecil yang jauh sangat. M15 lah. Yang ini Yang ini. Okey, kalau tak nampak divergence, kalau anda tak nampak divergence dalam yang ini. Yang ini kalau tak nampak divergence, itu cuma boleh berlaku dalam korektif. Itu cuma boleh berlaku dalam korektif kalau dia sebahagian daripada korektif. Syarat, ingat, ini adalah minit, ini adalah flat. Sepatutnya flat ni hendaklah berakhir dengan divergence kan. Nampak tak dia tak berakhir kat sini? Saya tak terkejut kalau ini ke atas lagi dan ini struktur lain. I won't be surprised. Ini W, ini X dan kita ke atas lagi. Pengsan. Boleh. Saya pernah lukis benda tu. Anda semua tahu saya pernah lukis sampai ke mikro. I won't be surprised kalau ini ke atas lagi dan ini sebenarnya 1, 2, 3,
4, 5, A. Ini B. Dan kita ada C. I won't be surprised. I won't be surprised. Kalau anda dapati ada syarat yang tak lengkap macam ini, I won't be surprised. Saya tak terkejut kalau dia ke atas lagi. Sebab itu kita cuma dekat hujung korektif. Kita tak trade tengah-tengah dunia macam ni. Ni kalau break, then anda ada korektif yang anda boleh tradekan. Itu maksudnya hujung correction. Kalau ini tak break, then tak ada. Kalau dia break, kalau ini break, kan, anda dapat ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada 1618, 1, 2, 3, wave 4 tu bagi mekanik intraday, anda boleh trade. Okey? DXY, lepas ni kita tengok. Saya tak terkejut sebab saya tak nampak any divergence dekat sini. Saya tak nampak any divergence kat sini. Saya boleh tukarkan chart ni jadi benda lain kalau tak ada divergence. Tapi dia takkan cantik. Ini jadi W, ini jadi X, A, B, C, Y. Tapi dia berkecamuk lah. Kalau bukan dekat MT5 ni, ini saya akan lukis sebagai lain. A, B dan C, W, X dan Y. Tapi sebab kita buat kat MT5, faham tak? Siapa yang melukis dekat MT5, anda faham kenapa saya tak suka letak W, X, Y. Sebab kena buat manual satu-satu. Itu sebab utama dia. Kalau ikutkan saya, ini saya lukis A, B dan C sini. Ini W. Kalau betul-betul nak ikut hukum lah. W, X, A, B dan C, Y. Baru dia turun ke bawah. Baru boleh dia tak ada divergence. Kalau ikut saya lah. Tapi disebabkan kita ikut MT5, saya buat macam ni malas. Itu sebenarnya. Kalau nak tahu, ini 3. Faham tak? 3, 4 dan 5. Faham? Itu sebenarnya cerita dia. Malas nak lukis. Tahu tak ada divergence tapi tak dapat. Kalau tak penuh saya lukis WXY merata. Tempat dia sama, tak kisah. Okey? Okey, jadi kalau kita dah permulaan ke bawah, ini mungkin dah habis. Ini Y. Kalau kita dah ada GU ke bawah, ini mungkin dah habis. Ikut tools yang ada je. Ini rajin ni tengok WXY ni. Ini rajin. Ini rajin, terlebih rajin ni. Kat mana 1, 2, 3, 4, 5 dia? Ni 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi C. Kalau nak pergi kecil-kecil lah. Selagi tak langgar hukum, asalkan wave 3 jelas. Boleh tahu, sekali imbas anda boleh tahu kat mana 3. Itu je. Elliott wave ni boleh bagi apa saja yang anda nak. Okey. Jadi, tak ada apa, kalau tak ada orang baru, saya nak cerita pasal fractal sahaja. Kepada yang fractal. Jadi, selagi dia tak break, anda tak buat apa. Ini adalah 4. Dan ini adalah 5. Ingat, bila kita katakan ini 5, 5 tak boleh panjang daripada 3. Jadi kalau kita letak macam ni, nampak tak 5 dia tak dapat kat situ. Kalau kita katakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 tak boleh situ. Sebab kalau 5 kat situ dan 5 tak boleh panjang, 5 dia tak break kepada 3.
Jangan malu. Faham tak? Kalau kita kata ini adalah 5, satu ni dah panjang daripada 3. Biarpun dia dalam diagonal. Jadi kalau kita katakan ini adalah 5. Okey. Tengok. 5 dia tak melangkaui 3. Nampak tak? Kalau kita extendkan ni panjang, dia jadi lagi panjang daripada 3. Kalau dia jatuh ke bawah, apa yang anda nak buat kepada struktur ni? The only way untuk lukis dia, kalau kita masih katakan dia nak habis, adalah anda kena extendkan ini. Iaitu anda kena jadikan dia macam ni. 1, 2. 1, 2, 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Itu je cara dia. Macam minyak, lepas kita tengok minyak. Itu je cara dia. Kena extendkan 3. Itu je cara dia. 1, 2, 1, 2. Okey? Itu je cara dia. Sebab wave 3 tak boleh paling pendek. Ingat, yang benda-benda asas 2 tak boleh bawah daripada permulaan 1, 3 tak boleh paling pendek, 4 kalau dalam motif dia tak boleh masuk 1, kalau dalam diagonal dia boleh masuk 1. Pegang je benda tu. Wave 3 dalam dia kena motif. Ataupun kena motif atau tak semestinya dia kena ada 1618 dalam kes ini sebab dia melengkapkan C. Kalau dia melengkapkan 3, itu cerita lain. Dia kena ada 1618. Nampak? Benda berulang, benda berulang, benda berulang. Ya? Jadi, kalau kita lihat struktur ni, tak dapat. So, the only way lukis dia, semasa, kalau next update, kalau masih macam ni, saya akan katakan ini habis di sini. Tapi selagi belum berlaku, alah, saya terpotonglah pula. Terbuanglah pula. Kita masih letakkan macam ni. Okey, biar dia buat kerja dia dulu. Kalau tak duduk melukis, dia kerja kan. Tak ada kerja lain. Duduk depan cat melukis, dia kerja dia. Tapi seronok tau. Truncated macam ni. Tak, saya tak guna truncation. Sebab kalau truncation, dia akan ganggu semua. Dia akan ganggu fractal tu. Kalau anda gunakan truncation dalam edit wave, dia akan ganggu semua count. Semua count. Satu, saya tak gunakan truncation, hukum truncation. Dia akan ganggu semua count. Kita habiskan 2 di sini. Saya tak guna hukum truncation. Faham? Saya tak guna hukum truncation. Sebab kalau itu berlaku, ia akan mengganggu kesemua. Daripada sudut jumlah lekuk. Ini 1, ini 2, ini 3 je. Itu 3. Jadi dia akan ganggu kepada kepada kesemualah, everything. Betul. Kalau anda faham benda ni, dia jadi cerita tau. Apa cerita aku sekarang ni? US dollar ke cerita JPY? Adakah kalau US dollar kita akan tengok benda ni? Kalau kita tengok kepada JPY, dia akan start buat trend. Semua akan ganggu. Satu, saya tak guna truncation ataupun alternation. Sebab hukum alternation dalam edit wave, dia boleh menyebabkan kita katakan, oh ini alternation dan wave 3 tu bersilang. Saya tak pakai benda tu.
Dan kita akan katakan ini dah habis. Kita akan lukiskan 3, 4 di sini dan 5. Kita akan habiskan macam tu. Kalau tak, dia akan kacau semua. Semua fraktal ni tak akan sama cerita kalau kita buat macam tu. Semua fraktal akan jadi lain. Okey. Saya nak di break. Kalau break saya boleh tunjuk contoh, tapi tak break pula. Tak break dah pula dia. Okey, minyak. Tak ada apa pun minyak. Okey, minyak. Kalau ini ke bawah malam ni, anda boleh tunggu kepada kawan-kawan ni. Okey? Faham? Anda dah boleh start tarik Fibonacci dia. Ini flat. Ini tak dapat nak trade, tapi kita boleh trade Exxon. Ini bukan structure flat. Chevron ni flat. Ini structure flat. Ini flat. Ini tak dapat nak trade. Ini A, ini B, dan ini flat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Ini jadi C. Ini flat, tak dapat. Jadi saya akan tunggu untuk Exxon. Kalau minyak jatuh lagi, dan kita akan trade kepada ini. Ini kat sini flat tau. Ini flat. Dekat sini flat. Dia punya connector ni flat. But kita akan tarik Fibo dia dari sini. Sini belakang ni. Nampak dia ada gap kat situ kan? Ni adalah untuk Exxon. Okey, dan minyak ke bawah. Itu tempat dia, sini. Itu adalah Exxon. Kalau anda nak pakai yang biasa, anda boleh tarik di sini. Boleh, tapi takut terlepas. Ni mahal sikit ya. 70 lebih dolar. Itu adalah untuk Exxon. Nampak jelas? It's all the same thing. Azni nak... Oh, Azni tak ada malam ni. Okey, tak apa. Kita buat macam malam tadi. Kita akan... Azni tak ada. Jadi kita akan teruskan kepada analisa pasaran lah lepas ni. Kita boleh break awal lepas ni. Lagi 5 minit. 5 minit kita break. Boleh, Exxon? Okey. Okey, jadi dia kepada struktur yang ini semua adalah faktor time. Kalau anda menggunakan Elliott wave ni, semuanya adalah time, dan anda akan cuba untuk selaraskan ke semua time factor. Maksudnya kepada fraktal yang sama dalam kumpulan yang sama. Banyak tak jadi. Extend time. Ya? Yang itu saya rasa ramai dah nampak dekat cat-cat saya. Yang saya akan cuba untuk pastikan, ada masa memang tak dapat, tapi saya akan cuba untuk pastikan the whole fraktal semua cerita ni sama. Sama. Dan sini adalah wave 2. Faham? Kita akan jadikan dia sama. Ini 2. Ini 1 macam ni. Kita tahu ada apa?
ini akan jadi macam ni. Okey, dan ini kita akan ada euro yang lebih lemah daripada yang lain. Dia laju sikit, dia awal sikit masuk fraktal kecil. Satu euro GBP jatuh. Tak payah tengok euro GBP, tengok yang ni pun kita tahu euro GBP ke bawah. Mana euro GBP? Euro GBP akan ke bawah. Sebab euro masuk lebih awal. Masuk fraktal kecil lebih awal. Euro masuk fraktal kecil lebih awal. Itu guna benda-benda ni. Time ni. Kalau siapa rajin lah nak pergi kecil-kecil tu. Ni bagi mereka yang scalping, ni benda dia. Yes. Melainkan structure wave. Maksud Kimi ni adalah benda ni. Kalau tiga dia tiba-tiba bersilang, then kita kena tukar balik. Maksudnya kalau dia tiba-tiba kat sini kan, dia turun 3, tak jadi. Dia masuk balik. Naik balik. Then dua kita extend kat sini. Jadi euro pula jadi kuat. Euro lambat sikit. Sedangkan GBP masih jatuh. Then euro GBP akan naik. Boleh naik balik. Ini akan jadi some sort of A, B dan flat. B dia akan flat. Dia satu cerita je. Itulah faktor time yang tak banyak orang tekankan dalam elliott wave. Iaitu semua benda-benda ni itu time. Yang nombor-nombor, yang abjad A, B, C ni semua faktor time. Euro kena AUD tikam. Ya, Euro AUD. Itu adalah time. Itu time factor. Itu semua time factor. Nombor-nombor apa semua ni, itu time factor. Ini semua time yang tak ramai orang cerita. Yang orang banyak mengarut. Kalau kadang-kadang anda tengok chart, yang main lukis dia simple anda tengok. Benda paling simple kalau anda nak tengok adakah orang tu dia belasah pakai elliott wave ataupun dia faham mengenai korelasi time dalam elliott wave, anda tengok fraktal dia gunakan. Terutamanya dekat daily chart ataupun dekat H4 chart. Itu paling simple. Anda tengok lekuk yang sama, struktur yang sama, dia guna lain. Dia guna belasah ini A primary, base. A primary kat sini. Dekat AUD, A dia A intermediate. Itu something tak kena. Kecuali dekat daily ada something cerita besar lah. Itu kita tahu. Banyak ke ketinggalan? Alamak, Kimi A. Wassalam. Kita 1 jam ni, kita ulang kaji je. Cuma ada a few example lah kat chart. Lepas ni kita buat analisa pasaran. Lagi 1 minit kita break dahulu, lepas tu kita buat analisa pasaran. Okey, jelas pasal yang matlamat saya untuk sesi ni. Kalau ni adalah kepada kita cerita GU tadi kan. Kalau ini break, bagaimana kita nak recount dia. Pastikan bila anda recount dia, anda menggunakan kesemua yang sama. Semua yang lain ni akan sama. Barulah cerita dalam chart anda akan sama. Ni akan break, NU akan ke atas dalam yang 2. Korang buat apa Google Meet? Tapi dia tak break. Kalau break tadi adalah juga cerita saya. Saya tak ada cerita sebab benda dia tak jadi. Dia tak break. Dia macam nak turun dah.
Kalau dia turun ni, then kita akan ada saham yang kita tunggu-tunggu. Relax sikit lah kita malam ni sebab saya seorang. Dan ini akan extend lebih sikit tau. Ini akan buat macam ni. 3, 4, 5. Dia akan terlebih sikit. Saya tak peduli dia nak buat terlebih sikit. Yang saya tahu, saya punya order, saya letak limit order. Saya tak pergi tunggu candlestick macam ni ataupun dia buat apa ke, saya tak tahu. Yang saya tahu sini, saya dah letak limit order, aku tidur sedap. Tak ada saya nak tunggu satu candle. Saya tak guna candlestick pun. Adakah candlestick bagus? Bagus. Cuma dalam sistem ni tak pakai dia. Okey, kita break dahulu. Musang dia dah keluar. Kita break dahulu. Kita sambung kepada analisa pasaran selepas ni. Hopefully yang tadi tu membantu pemahaman fraktal. Fraktal, pecahan-pecahan tu, ingat dalam wave ada wave. Fraktal dia time frame berapa. Itu maksud dia. Okey, kita break dahulu. Selepas ni kita sambung balik kepada analisa pasaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita dah habis yang part pertama. Part pertama tadi, Kimi, don't worry, itu adalah cuma revision yang kita dah cover. Ada some penerangan saya mengenai fraktal. Tak ada banyak yang anda miss ya. Don't worry. Okey. Baru balik kerja lewat balik. Okey. Jadi apa dia untuk sesi yang kedua ni kita akan lihat kepada pasaran apa yang sedang berlaku. Basically tak ada apa. Cerita Rusia macam ni. Okey. Saya terangkan kepada anda macam mana anda menggunakan sistem 3711 ni untuk analisa pasaran. Tengok nanti tengok recording. Siapa rekod? Tak tahu siapa rekod. Okey. Kalau anda lihat dan anda nak tahu apa tema semasa cerita pasaran semasa, ada dua. Yang pertama adalah cerita Rusia Ukraine kan. Orang duk sibuk cerita perang kan. Rusia Menteri Pertahanan dia petang tadi kata chances untuk perang tu tak ada, sikit, low, very low. Kita ada Presiden Biden berjumpa. Macam-macam lah cerita dia. Macam-macam cerita dia. Pening kepala. Sekejap naik, sekejap turun kan. Okey. Ini cerita Rusia Ukraine. Okey. Ini tema yang jadi perhatian pasaran. Jadi sekiranya Rusia dengan Ukraine ni berperang, apa jadi kepada minyak? Apa jadi kepada harga minyak? Dalam setiap kali perang, saya tak peduli sangat apa cerita ni, tapi saya peduli apa yang nak tengok dekat chart sebenarnya. Kalau Trump jadi presiden sekarang, aduh, kita doakan yang baik-baiklah kepada dunia. Kita doa. Minyak akan naik, okey? Minyak naik. Okey. Kita tengok structure je. Ada Pian senyap dia tadi. Dia pasang mata. Okey. Rusia adalah antara pengeluar besar untuk palladium. Kita tak payah cerita palladium lah, susah sangat. Saya cerita gold pula. Kalau ni perang, tiap kali perang, gold ke mana? Itulah. Gold ke mana? Dua ni akan melayang kan? Betul? Dua ni akan melayang, betul? Kita tengok dekat chart. Apa cerita dia? Sekarang punya structure, ada orang kata tak, ni kena tengok dekat daily. Tak. Ni cerita sentimen. Cerita sentimen ada tengok kecil. Mana minyak aku pergi ni? Minyak. Minyak saya dah tukar kepada kontrak April. Kenapa minyak jatuh?
Sebab Ukraine punya ni tapi dia nak perang. Kenapa ni macam ni? Sedang buat correction. Dan minyak dalam masa 9 berapa dah, ni adalah sesi yang ni, kenapa dia masih buat ke bawah? Ini correction dia dah buka kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak dapat habis 5. Dia akan ada 6, 7. Betul? Kalau tak pun 1, 2, 3, 4, 5 naik 1, 2, 3 break structure ni lagi ke bawah. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Katalah dia naik tapi tak break atas. Ini akan ke bawah 5 lagi. Jadi apa dia, adakah sekarang ni ini tema utama pasaran? Itu minyak. Okey, kita tengok gold pula. Tengok gold. Gold kat mana sekarang ya? Ini bukannya saya nak ceritakan untuk sell gold, tapi kalau anda tengok gold punya structure semasa, dia dekat mana? Tengok ni. Gold berada, saya tak nak letakkan benda ni, takut ada orang pergi sell. Gold ni dalam kawasan resistant. Equal 1, 2, 3. Pergi tengok time frame besar sikit. Itu bukan signal sell gold Okey. Sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini seperti saya terangkan sebelum ni Ini adalah structure apa kita panggil diagonal. 1, 2 dan 3. Gold diagonal. Diagonal then 1, 2, 3. Diagonal biasanya dia punya correction tu sikit Dua ni tak jauh sampai situ. Ni jauh sangat dua ni. Sekejap. Kenapa dua saya sampai sana? Oh, okey. Biasanya kalau diagonal, dua dia akan kecil. 50% ataupun less. Biasanya. Okey. Gold berada dalam zon rintangan. Guys, nak tanya, you guys ada alami video live tersangkut-sangkut kena reload tak? Yang lain-lain okey Nampak? Kategori 3 LAN. Dah tak pakai wifi. Saya nak tarik jauh sangat. Saya pun pakai wifi. Kalau kat PC pakai LAN kabel. Tu lebih stable. Okey. Now, daripada low ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah. Nasib baik dia cerita kategori 7. Okey, now. Kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab kita ada dua-duanya di mana gold berada dalam kawasan resistant dan melengkapkan 5 dan dijangka akan buat 3 wave ke bawah. Okey, itu gold. Ini kalau anda nak gunakan 3711 untuk cerita market Ini yang saya cerita hari-hari. Kalau saya cerita fundamental, saya cerita benda ni kalau nak tahu. Minyak kita dah ada 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Ni dah ada 5.
Ya, kita jangkakan akan buat ini. 4, 5. Itu struktur untuk minyak. Jadi kalau kita tengok dua-dua dijangka ke bawah, ini bukan cerita Rusia dengan ni. Ini maksudnya dia orang dia orang dah nak berdamai. Bukan, tak ada. Saya tak nampak Rusia dengan Ukraine ni nak berdamai untuk cerita sekarang. Sebab Rusia besok dia nak buat drill tentera tau, dekat sempadan. Selagi cerita Ukraine dengan nak masuk NATO, itu Rusia punya cerita tu je sebenarnya. Dia tak nak Ukraine masuk NATO. Memang tarik balik. NATO pun tengah handbrake, sabar, tunggu. Sebab faktor keselamatan untuk Rusia. Jadi cerita dia bukan cerita ni sekarang ni. Kalau cerita Rusia dengan Ukraine, ini tak berlaku yang merah ni. Cerita dia adalah yang kedua ni. Apa tema yang sekarang masih lagi menjadi perhatian pasaran? Apa tema yang masih lagi jadi perhatian pasaran? Ini bukan ini sentimennya kecil yang menyebabkan volatility. Ingat, ada 3 perkara kalau anda melihat kepada fundamental. Yang paling besar, liquidity. Yang kedua, risk. Yang ketiga, yield. Anda tengok 3 benda tu je. Kepada central bank. Terutamanya kepada Fed. Ni cerita besar dia. Yang akan liquidity. Market tengah assess benda tu. Itu sebenarnya cerita dia. Sebab kalau cerita Rusia-Ukraine, ia kepada cerita risk. Itu sentimen. Ini fundamental. Anda nak faham apa sebenarnya underlying fundamental daripada sudut fundamental analysis. Saya tunjukkan macam mana anda menggunakan yang anda nampak dekat chart. Oh, itu bukan fundamental that move the market. Geopolitik itu adalah sentiment. The fundamental sekarang ni adalah kepada jangkaan untuk ini. Itu dia. Itu antara jugalah sebab dia untuk alihkan perhatian. Itu politik biasa dia. Ahli politik mana tak buat. Itu mana-mana dunia pun sama. Nampak? Jadi tema semasa underlying theme kita adalah kepada jangkaan untuk Fed naikkan lagi kadar faedah. Fed baru saja kata bahawa dia akan mula keluar daripada program dia. Ya, itu tengah tahun lepas. Apa Bank of Canada buat? Yang lain apa Bank of Canada? Apa Bank of England buat? Bank of England naikkan kadar faedah dulu. Yang lain-lain semua. Jadi nampak all the time kita nampak bila kita nak dapati ada global punya ni, global punya team yang akan jadi tumpuan kepada semua adalah kepada Fed sebab ia akan mempengaruhi US dollar. Itu caranya, dan saya kaitkan semua ni. Tahu tak bang, macam ni pingsan saya nak tahu semua benda. Tak payah, saya tengok chart je. Saya boleh cerita fundamental macam tu. Orang dengar pun macam sedap cerita dia. Tetapi yang pentingnya, daripada movement ni kita nak trade macam mana. Itu je bagi saya. Selagi satu ni tak break, goal ni tak break, kita belum ada set up. Kalau dia break, nak lukis pakai line. Okay, kalau ini break, dan kita ada set up. Ni tak break. Kalau ada break, kita trade. Itu je. Dan 1, 2, 3 kita trade. Dia tak break, nak buat macam mana? Kan? Silver pun sama. Silver ni tak break juga. Kalau silver
bukan break ini break besar je. Kalau dia break dan kita ada setup, silver jauh. Sebab itu kita masih katakan ini ke bawah. Gold pun sama, ke bawah. Wah, maybe itu kita tak dapat nak kata apalah. Then there will be short term volatility. Ini akan jadi 1, 2 seperti kita ceritakan sebelum ni 1, 2, 1, 2, 3 macam tu. Itu jadi wave 3 dalam ni. 1, 2, 3 3 dalam 3 ni akan jadi 3 dalam 3 dalam 3. Tu tak tahu gold ke mana. Sebab itu saya duk kata, asalkan anda tak short gold. Satu, saya tak letak box tu. Faham tak? Kenapa saya tak letakkan semua tempat ada box? Kalau saya letakkan tempat ada box, ada orang pergi sell kat sini. Pengsan. Sebab itu ada kemungkinan berlaku. Nampak tak? Ini ada equaling. 1, 2. Kalau saya letak box kat sini, percayalah, semalam dah ada orang trade. Sebab itu, baca news, fahamkan fundamental, tetapi jangan trade dia. Saya tengok kepada apa yang saya nampak dekat chart. Jadi apa saya nampak dekat chart, kita dah ada gold yang berada kepada zon maksimum untuk diagonal dia. Kalau ini buat 1618, break 1618, ini tak boleh jadi 5. Itu tak boleh jadi 5. Mustahil jadi 5. Ini akan jadi 1, 2 dan 1. Kuning lah pula. 1. Sama color dia. Sekejap. Hitam. 1, 2 dan 1 lagi. Ini akan jadi 1, 2, 3 4, 5. Faham? Sekarang channel tak break. Ni kena channel. Memang dekat situ. Selagi dia tak buat, kita tak tahu. Jadi selagi tak break 1 tu. Jadi saya tak berminat. Satu, saya tak letakkan 1, 2, 3 box kat sini, ada box. Ada orang trade. Jangan sell gold. Gold boleh buat benda tu. Itu besar juga. Saya boleh katakan ini adalah 51%. 49% adalah 1, 2, 1, 2 and 3 of 3 of 3. Itu probability untuk gold sekarang. Kalau itu berlaku, dolar pun kuat. Pada masa yang sama, dolar pun kuat. Gold kuat, dolar kuat, yen kuat. Indeks habis. Indeks akan buat correction kepada benda ni. Kalau itu berlaku, indeks ni akan buat correction ni. Faham? Kenapa kita tak lukis macam ni? Gold. Kalau yang tadi gold mencanak macam tu, ini rupa indeks. Sebab saya nampak ada orang lukis dia kat atas macam tu. Itu saya cerita benda ni. Kalau yang itu berlaku tadi, gold akan buat macam ni, indeks akan buat kepada structure March. Anda bayangkan bursa kita macam mana, kan? Ini 1. Ini 2. Merah kat sini. Boleh tak? Boleh. Tapi kita tak akan jangka yang itu selagi tak nampak. Tak ada. Kita ada UK 100 ni yang break higher high. Jadi kita ikut yang ada, kita ikut kepada trend. Bitcoin lebih kepada gold. Tengok. Bitcoin dah jadi, mana Bitcoin kita? Bitcoin dah jadi kepada safe haven punya ni. But kita tahu bahawa seperti saya katakan tadi,
tema semasa ni bukannya cerita perang, bukan cerita safe haven. Tema sekarang ni interest rate. Yes, risky. Crypto, yes and no, Pian. Yes and no. Risky itu kepada cara kita jaga duit. Anda tak jaga duit, tak kisah anda kripto ke, UJ ke, EU ke, gold ke, apa ke, bond ke, pun boleh melayang kan. Untuk Bitcoin ni saya masih tengok ini berlaku. Sebelum ke bawah. Ini tempat kita berminat nanti. Belum. Sebab sekarang ni adalah interest rate punya cerita seperti yang saya ceritakan benda ni. Seperti yang saya ceritakan pasal yang ini tadi. Ini cerita dia. Yes, belum lagi. Baguslah kalau dia turun macam tu, dan dapatlah beli murah sikit kan. Ni nak beli mahal kan, Sumbi, Wimon. Kan janganlah masuk ni masih 40 lebih kan. Kalau dia turun, dan kalau dia turun lagi daripada sekarang lagi elok. Lagi besar sikit. Then barulah kita beli. Janganlah beli. Saya masih melihat ini terlalu cetek untuk jadi B. Then baru dia turun. Then baru kita beli. Sekarang saya tak dapat nak bagi level dia. Dan ini baru satu structure. Okey. Kalau dia breakout ke atas, breakout lah. Kalau dia breakout ke atas, 1, 2, 3 kita long, itu je. Ini akan jadi flat. A, B, C. Menyebabkan Zoom melihat Bitcoin more into gold. Saya macam ni, Pian. Saya tak kepada hype. Saya kepada setup. Okey, kalau nak tahu, pagi tadi, tengah hari tadi, dalam XM punya group kita, ramai kita orang berbincang, siapa nak buat YouTube video. Anda boleh tanya Irina. Isnin nanti tanya Irina kalau tak percaya. Siapa yang boleh buat YouTube video untuk kripto? Jadi kita orang ada 4 instruktor, saya, Imran, siapa nama lagi? Azmi dan Wani, 4 orang kan. Jadi saya direct bagi tahu. Saya bukan expert dalam kripto. Saya cuma melabur dalam kripto. Saya white paper apa semua saya baca. Tapi saya tak buat decision. Maksudnya saya tak boleh nak buat YouTube dan ceritakan, siapa-siapa boleh cerita, buka Wikipedia, buka Investopedia, Bitcoin tu apa, Satoshi, bila halving dia, bila apa, semua orang boleh cerita benda tu kan. Tapi apa yang saya kalau nak buat yang tu, anyone boleh buat. Buka Wikipedia dan cerita dalam YouTube. Tak ada masalah. Tapi saya refuse untuk buat benda tu sebab saya bukan expert kalau dia. Tapi kalau anda nak cerita kat mana struktur kita akan beli kripto lagi, saya boleh cerita benda tu. Dan maksudnya saya lebih kepada kat mana kita nak membeli dia. Saya tak kisah dia Bitcoin ke, Ether ke, minyak ke, ETF ke. Saya kepada struktur ni. Faham tak? Kalau struktur ni berlaku, saya nak membeli kat situ. Apa sebab dia jadi kat situ, saya tak tahu. Saya tak tahu. Faham tak? Saya kepada apa yang saya nampak. White paper dia halving 2023 ke bila dia next halving kan? March 20. Sukati dia lah. Mining dia bagi susah. GPU price dah start jatuh. Yelah,
Anda nak beli GPU sekarang ni, anda tengok harga dia. Aku pun tersedak tengok harga. Kita buat yang simple kan. Saya dalam any decision, kalau anda suruh saya beli mutual fund, saya akan ambil chart dia. Banyak mutual fund ni ada chart tau. Jangan tak tahu. Jadi saya akan tengok chart dia dan saya akan buat decision saya kepada chart dia. Saya buat benda tu. Dalam apa juga yang saya buat. Anda buat pasal property, saya tingkan dia punya harga. Tunggu bulan puasa. Saya nak set up satu PC, satu lagi PC kan. Untuk main COC. COC boleh main ni. Sini boleh tengok. Tak percaya boleh. Saya boleh main COC kat sini. Pasang 3090 Ti kan. Power sikit. Dia nak main COC je. Genshi, apa tak nak saya suruh. Okey, faham? Kita melalut banyak ni. Jauh kita melalut. Kita nak cerita pasal market, kita melalut. Irina pun dengar apa benda lah Zul cerita ni. Kita dah 8.30. Okey, apa yang kita nak trade? Level semalam yang saya bagi untuk UK 100, kena tukar sikit, tambah 1 poin. Ni buat wave 2. Seperti saya katakan tadi, ni akan naik tinggi sikit. Lepas tu 3, 4, 5. Bitcoin boleh short ke? Tak. Jangan short dia. Dia simple je. Kini, kalau nak tahu kan, anda nak short ke tak benda tu, kalau orang bagi kepada anda, anda terima tak? Kalau anda rasa dia berharga, anda nak long dia. Anda nak buy dia. Simple. Reksadana pun ada chart. Betul? Betul? Pergi time frame kecil sikit suruh pergi. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Faham? Jadi kalau dia buat benda ni untuk apa? Mana pula pergi? Okey. Untuk UK 100 ini level dia. Semalam saya bagi 7426 kan. 7427. Tempat tarik Fibo. Miss satu bar. Okey. Itu adalah untuk UK 100. Lain daripada tu untuk shorter term index. Saya lupa nak save. Ada siapa-siapa nak spend 35 punya chart tak? Tanya dulu. Ada siapa-siapa nak tak chart ni? Terlukis pula. Saya tengah duduk termenung lukis-lukis. Ini tak perlu lukis. Saya ingat saya tengah lukis untuk copper dengan ni tadi kan. Saya nampak cat kosong, saya pergi lukis lah. Rupanya saya lukis pen 35. Ada siapa-siapa trade benda ni tak? Nak tak cat ni? Kalau nak, saya save. Ada siapa-siapa trade tak? Pen 35. Nak? Okey. Kita save dia lah. Pen 35. Bagi siapa yang tak tahu cat-cat ni, anda boleh dapat ya. Pergi dekat pergi dekat mana tadi Jo? Dekat apa nama dia? Dekat Discord. Okey, saya save dahulu. Daily. Kalau anda nak tahu setiap hari aku kena buat benda ni. Itulah, lukis. Ada ke orang nak chat ni? Alah. Okey. Spend 35 Okey, daily.
Ni dekat H4. Saya save anda. Sebelum saya ni lepas sesi memang tak ada dah tengok benda ni. Malam nanti baru saya tengok balik. Tak adanya nak tengok chat sentiasa. Okay. Okey, dah boleh ambil Boleh buka tak? Try tengok Fi. Kita nak Itali 40 je. Itali 40. Sekejap ni Italian 40. Sekejap tengok structure dia dulu. Dia sama je Pian. Kalau nak masuk tunggu sini. Itu je. Tunggu situ. Situ je. Tengok boleh tak? Tengok. Kadang-kadang dia tak keluar dekat Dropbox. Try tengok boleh tak yang span 35 ni. Dia sama je structure ni. Kimi. Nampak kan? Dia sama Kimi A. Kalau tengok chat saya semua sama je. Ni chat apa tadi? Itali 35. Lukis dia sama dengan ni tadi lah. Tengok cat apa yang sama rupa dengan dia, lukis. Guna fractal sama. Dia sama je dengan UK 100. Dia sama, ya. Dia sama dengan UK 100. Tengok ni. Tak payahlah kot. Dia sama. Boleh tengok Okey, thank you. Okey, jadi chat tu saya dah save Span 35 dah ada kat situ. Nantilah saya update. Ni updated lah ni. Ni updated lah. Okey, untuk indeks yang ada adalah kepada UK 100. So, kita jangkakan dia akan buat pergerakan ini ke bawah. Baguslah kalau wave 2 jauh sikit. Kan 3 dia tak panjang sangat. Faham? Kalau ikutkan ni level dia. Ni yang suka sharp-sharp ni. Saya tak ada cerita sharp-sharp. Saya letak je kat 100%. Itu je saya tahu. Okey, 2, 3. Empat. Dan 5. Itulah. Kalau nak macam mana rupa penuh dia. Inilah rupa penuh dia. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi kat bawah. Okey? Nantilah saya updatekan dia. Span 35 tak ada apa. USD JPY masih dalam triangle dia. So don't trade ini. Anda trade yang ini memang pening. Ada siapa-siapa trade UJ tak? Kalau anda trade UJ memang kejap naik, kejap turun, sekejap sideways, banyak masanya sideways kan. Berapa lama dah saya bagi tahu UJ ni nak move macam ni. Dia dalam kawasan ini. Jangan trade dia. Ni bila-bila boleh jatuh, cukup lekuk, jumlah lekuk. Kalau anda kira dia dah matang dah. Bila-bila dia boleh jatuh. Jangan. UJ. EJ. Ni dah cerita awal tadi So, satu lagi ke atas. One more. Sebelum dia buat kejatuhan. Okey, saya know apa tu Sumi. Silap tak jumpa Bang Zul 3 tahun lepas. Jumpa banyak sangat cikgu. Tak apa, belajar tak salah. Tak apa Kimi.
Belajar tak salah. Okey, GJ pun sama. This high, kalau high ini tak hold, untuk GJ ni, GU akan break. Faham? Dan kita akan tukar semua chart untuk dolar. Faham tak? Kalau ini break ke atas, then kita akan tukar chart GU ke atas. Dan semua dolar, maksudnya dekat GU masih buat 2. Okey? Ini cuma A, B or whatever. Faham? Kalau itu berlaku. Dan kita akan lukis semua dollar pair ke atas. Kalau itu berlaku. Ini ke atas. Ini akan break. Ya. Kalau GJ ni, kalau mana-mana yen pair break out ke atas. Ni sekarang ni tak ada. Dekat H1 tak ada. Kalau break high ini, semua kita akan tukar ke atas. Ya. Cat JPY. Tapi yen pair, kalau tanya saya, bukan masanya untuk anda trade dia. Kalau anda nak trade dia, cari peluang untuk short, untuk shorter term. Okey? Euro US dollar, Euro US dollar. Euro US dollar, tengok kepada GU GJ tadi. Kalau break high, ini akan bawa ke atas. Boleh? Sama, GU pun sama. GU lah cerita dia. Kalau ini break. Seperti yang kita ceritakan awal tadi. Masa Kimi, A tengah driving balik rumah. Dan semua samalah. Kalau yang itu break, dan kesemua kita dalam wave 2. Everything akan dalam wave 2. Nampak? Ni pun akan buat wave 2. Betulkan trend? Tak. Itu cuma bigger correction. Okay? UCAT, kalau itu berlaku, dan kita akan kena, kita masih 2 ni. Kalau anda ada position ni, biar je. Nampak tak? Correction dia 2. Tak sampai, tak boleh bawah ni. Sebab itu, saya biar je. Kita dah lock, biarlah. Faham? Bagi siapa yang masih ada position UCAT, kalau dia break, tak ada apa pun, tak tukar trend. Ini. Itu je. Jangan cepat sangat melatah, kan? Okey? Kita bukan trade dekat M1, kita trade dekat H4. Itu UCAT. Gold. Kalau yang lain-lain break, kalau yang lain-lain break, gold akan buat extension sikit lagi satu kat sini. Itu je. Sini. Dan ke bawah balik. Ingat, cerita gold, untuk gold nak to the moon, to the moon, kalau gold to the moon, agak-agak lah, kan? Kalau anda nak katakan gold to the moon di sini, seperti saya terangkan tadi, kalau ini nak naik macam tu, itu adalah wave ini. 1, 2, 3. Ini akan jadi 1, 2. Ini akan jadi 1, 2. Woi, ini adalah positif yen dynamic ataupun negatif dollar dynamic. Paling besar kemungkinan dia negatif yen dynamic. Untuk gold berlaku macam ni. Faham? Untuk gold masuk wave 3 dalam 3 dalam 3. Kalau itu berlaku, sama ada perang dunia atau apa-apa lain lah. Faham? Jangan main lukis dia. Oh, lukis sedap naik ke atas gold, kan. Ke mana gold? Oh, langit ke-8 bang. Lebih sikit langit dia 1 kan. Kalau nak lukis macam tu, faham kan? Jangan main lukis dia. Ni kepada yang berkenaan. Ada ke tak kat sini? Hopefully ada. Jangan main sedap lukis. Apa maksud dia? Itu cuma berlaku kalau ni adalah sama ada indices
menyelam daripada 03 2020 ni boleh tak berlaku? Boleh. Itu cerita ni. Ni cerita ni. Nombor 2, dolar. Ini adalah dolar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dolar buat benda ni. Itu adalah dolar. Dolar indeks. Daripada 03. UJ 1, 2, 3. Okey. Daripada kejatuhan 5 wave. Dan UJ akan buat diagonal. Itu UJ. Sorry. UJ buat diagonal. UJ buat antara ni lah. UJ depending kepada apa struktur ini. Kalau anda nak lukis goal macam ni tiga senario dia. Saya belum nampak apa-apa yang menyokong kepada goal to the moon. Belum. To the moon dia sini nanti. Apa cerita dia kita tak tahu. Itu wave 3 dalam 3 ni, ini wave 3 dalam, yang kita tengah cerita yang tu, ini kat sini. Wave 3 dalam 3 dalam 3 yang sini. Apa jadi kat situ saya tak tahu. Bagaimana gold boleh naik kat sini? Itu boleh berlaku apabila indeks apa ni? UK 100. Okey, 3, 4, 5, 3 dan masuk wave 4. Dah habis 3 dalam 3 dalam 3 dia. UJ bagi siapa yang position trade itu short position trade. Itu cuma berlaku bila 4, 5 dan reset dan barulah kita boleh ada benda tu. Boleh barulah goal kat sini buat wave 3 dalam 3. Baru masuk sini. Bila saya tak tahu. Okey. Silver tak ada apa. AUD. Tak ada apa-apa yang baru. Kalau ni daripada sudut pasaran tak ada apa-apa yang baru. Nothing. GBP AUD kita masih ningnong kat situ. Anda stop loss anda bawah ni untuk apa? H1. Stop loss anda bawah ni. Kalau GA buat double, anda masuk sekali lagi kat sini nanti. Kalau dia buat benda ni. Kalau dia buat benda ni, ini entry dia. Kawasan ni nanti. Mana dia? Kawasan ni nanti. 1.8640. Tu nanti belum. Kalau dia buat benda tu. Okey? GN pun sama. Kalau dia buat benda tu, dan kita akan letakkan ini sebagai wave 4. Sebab dia buat yang besar. Ya, Fi. Faham? Ada soalan? Kita ada banyak masa lagi. Kita ada 15 minit. Oh, check box tak keluar. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan untuk apa-apa sekarang? So, kita untuk indeks, kita sedang jangkakan untuk buat satu correction. Baru buat 3, 4 dan 5. Sorry. Ini A, ini B, ini C. Itulah. Pakai Apple pun problem. Lepas tu pakai Android.
Dia apalah Apple. Saya tak minat. Tak pandai. Dia terbalik. Semua terbalik. Okey, US 30. Kita prefer untuk dia buat wave 2, 3, 4 dan 5. Ya. Wave 2 ni kita perhatikan. Kalau wave 2 dia jauh 618 dalam erti kata lain lah. Then kita akan ada untuk yen pair yang break ke atas. Kalau dia cuma bawah 50% seperti satu titik ni je, 2, 3 macam tu, yen pair tak ada apa. Naik sikit, lepas tu seperti yang kita tandakan sekarang. Kalau ini buat, maksud dia macam ni. Jauh kan? Jauh, tak break lah. Then, kalau itu berlaku, then EJ kita akan break dan masih dalam 2. Faham? Ni, 2 ni akan ke atas ni. Faham Kimi A? Kimi B faham Kimi A? Apa beza WXY dan ABC? WXY adalah 3 wave depan. ABC, kalau dia bukan flat, zigzag, 5 wave depan. Kalau dia adalah flat, 3, 3, 5. Semua tu dalam video. Okey? Ditengokkan apa jenis koreksi. Semua ni sama je, dia cerita sama je. Apa jenis correction dia kat situ. Jadi untuk malam ni, kalau tanya saya, indeks US ke mana? Ke atas. Ke atas. Faham kenapa saya kata ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Market dynamic. Tak apa. Dia anda ingat indeks yen US dollar. Sekarang ni yen punya cerita, US dollar punya cerita. Kalau yen punya cerita, trend. Kalau US dollar punya cerita, trend kepada US dollar pair, kepada mata wang tetapi bukan kat indeks. Itu je. Core basic tu, tak apa. Jangan tengok video tu lama-lama. Tengok 10 minit, berhenti lepak. Sebabnya panas. Betul tak Kimi? Banyak sangat info sampai pening kepala. Biasa sikit dia nak tulis kan. Kalau orang cerita pasal trading kan, dia tulis sikit. Alah, ni aku tahu. Kalau tengok video saya, kalau mula-mula lah, lama-lama dia ulang-ulang je. Kalau mula-mula, kertas tu habis. Betul tak? Kertas tu habis. Betul tak? Kertas tu. Alamak, ni tadi apa tadi? Kertas tu habis. Jarang macam tu. Tak perlu. Anda print out yang kita punya nota. Anda print out nota, lepas tu tulis atas dia. Jadi tak adalah print out, lepas tu sayang buat buku. Ada orang buat jadi buku. Sakit kepala aku. Kan? Nota-nota webinar yang ni, dia jadikan buku. Lepas tu saya cakap ke dia, tengok balik. Semua nota tu sama. Kenapa print out siri 1, siri 2, siri 3? Allah. Bang, saya print out dia tak tengok. Aduh. Jumpa saya dulu baru dia tengok. Tak ke pening. Tu ada orang mengaku tu. Anxiety attack kalau lama sangat. Saya 3 minit book habis. Jangan tengok lama sangat. Print out satu nota ni. Anda print out nota ni. Alah. Ada apa-apa tak pasal market? Saya tengah ulang-ulang balik ni. Anda print out nota ni sahaja. Kalau print out, kejap saya tunjukkan Okey. Print out yang ini saja. Print out dynamic pasaran. Ni kalau apa? Kalau hitam. Pandai. Okey, dynamic pasaran nombor 9. Anda print out yang ini. Mana dia? 3711. Anda print out nombor 7 ni. Nah, nombor 7 dengan nombor 9. Baca dulu. Kalau tak, print dia berulang-ulang je. Ni ulang dengan 7.
Nombor 5, 6, 7 tu berulang-ulang, cuma ada pecahan sikit lah. Print out yang nombor 7. Tu Fifi dulu-dulu. Masa mula-mula. Dia dah faham. Alah, tu je 5 dan 3 hujungnya kan. Dia dah faham dah. Itu asas dia kan, Kimi. Masa mula-mula banyak sangat info. Bila hujung dia 5 dan 3 je. Allah, itu je dia. Ada kat Dropbox. Saya updatekan PDF dia lepas ni. Banyak tengok ulang-ulang. Okey, jadi yang kita tunggu adalah kepada UK 100 tadi. Yang ini semua adalah position trade. Minyak anda boleh tunggu pada malam ini ya, Pian. Pian tadi bila ni tapi bukan Chevron kepada Exxon. Sebab Chevron adalah flat. Chevron flat. Nampak? Ini flat. Ini structure flat. Okey, jadi dia boleh jauh lagi. Tak tahu dia habis kat mana. Tapi Exxon dah jelas structure dia. 1, 2, 3. Malam ni kalau dia naik bagus lah. Sini flat dia. Kalau dia turun daripada semasa lah. Kalau dia jatuh daripada semasa, sini konektor dia. Kalau dia naik lagi, then konektor dia sini. Faham tak? Kalau dia naik, sini konektor dia. Baru ke bawah. Kalau dia turun daripada semasa, then 1, 2, 3. Kita kena jadikan sini flat. Dari tarik Fibo dia kat sini. Dan 100% kat sini. Itu adalah untuk Exxon. Boleh? GBP AUD kalau dia buat double, kalau buat double kita akan masuk sekali lagi. Kena BE dan kita masuk lagi kat bawah. Kalau ini ke bawah, break. GBP AUD break ke bawah. Dan dollar pair semua adalah wave 2. Faham? Yen pair adalah wave 2. Benda yang kita sebut tadi. Kalau ini break ini break ke bawah. Dan ini akan jadi W, X, Y. Okey. Okey, kalau dia break ke bawah, kalau setakat macam sekarang tak ada apa. Okey, lain daripada tu adalah kepada kita punya position trade, iaitu kepada ni belum jauh lagi ni. Jauh lagi. Ni mungkin masih 2 lagi, tak tahu. NZD sama, jauh lagi. Ini lama lagi. Kalau 2 ni naik ke atas, lagi bagus. AUD pun sama, NZD pun sama, UCAD pun sama. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. GU ada setup tapi saya tak pilih dia. Ini ada setup sama, tapi saya tak pilih dia. Lebih berminat kepada komoditi. Tahun ni tahun komoditi. Komoditi dah keluar daripada pergerakan korektif dia, dah habis. Komoditi dah habis pergerakan korektif dia.